بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, minta maaf, audio kita dengan line ni agak terganggu sedikit, tetapi tak apa. Kita belajar setakat yang kita boleh, ya. Seperti yang kita sebut tadi, kuliah kita iaitulah kuliah berkenaan dengan sirah Nabi. Maknanya kita nak bercakap tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mukaddimah audio kita yang sudah pun terputus sekejap tadi, saya ada sebut sirah ni terlalu banyak. Sirah terlalu banyak. Kita baca sirah Nabawiyah li Ibn Hisham, sirah Nabawiyah li Sya'rawi, sirah Nabawiyahnya Ar-Rahiqul Maktum. Terlalu banyak kitab sirah. Cumanya ulama sirah kita, yang kita panggil ahlus siyar, ulama sirah, bila bercakap tentang sirah ni, kata ulama, dia terbahagi kepada dua jenis. Maksudnya sirah ni walaupun banyak di kedai kita tengok, ataupun kita dengar kuliah, kita baca kitab-kitab sirah terlalu banyak. Cuma walaupun banyak, sirah ni dia terbahagi kepada dua jenis sahaja. Sirah banyak, tetapi dia terbahagi kepada dua jenis sahaja. Pertama kita panggil sirahnya klasik. Sirah klasik. Sirah klasik ni seperti sirah Nabawiyah li Ibn Hisham. Ni sirah lama sangat dah, dipanggil sirah klasik. Dan keduanya ialah jenis sirah moden, seperti yang banyak di pasaran ataupun di dalam maktabah di rumah kita itu. Maksudnya sirah ni walaupun banyak, dia terbagi kepada dua, sirah klasik dengan sirah moden. Dan hari ini sahabat-sahabat sekalian, kita hanya membahaskan tentang sirah moden. Yang sengaja saya pilih sirah ini adalah kerana sirah moden ni bahasanya lebih dekat dengan generasi kita agaknya, dan juga ia lebih tersusun dari sudut pengumpulan riwayat ataupun metodologi penulisan kitab sirah itu. Antaranya sirah moden yang ada di maktabah saya ini ialah sirah Ar-Rahiqul Maktum. Sirah Ar-Rahiqul Maktum, yakni sirah yang dikarang oleh satu ulama besar dari benua India, Al-Allamah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Meninggal dah lebih kurang tahun 2005 yang lalu di Tanah Haram Madinatul Munawwarah. Jadi inilah kitab sirah yang saya sebut tadi, Ar-Rahiqul Maktum. Kita nak jadikan asas kuliah sirah Nabi kita secara bersiri inilah, insya-Allah. Baik, pertamanya, bila sebut sirah Nabi, satu perkara yang selalu kita rasa agak aneh ataupun agak pelik lah orang belajar sirah ni, iaitulah bila buka muka surat pertama mana-mana kitab sirah. Bukalah kitab sirah yang mana-mana pun, baik klasik ataupun sirah moden. Kalau kita buka muka surat pertamanya, mesti ulama sirah, our scholars dalam bidang sirah, ahlus siyar kita dalam bidang sirah, dia tak akan terus cerita tentang Nabi. Dia tak akan terus cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu saya kata tadi, sirahnya Nabi, tetapi bab pertama atau muka surat pertamanya dia tak cerita terus tentang Nabi. Sebaliknya, ahlus siyar atau ulama sirah kita, dia akan sengaja terlebih dahulu ia nukilkan ataupun kisahkan kepada kita tentang zaman sebelum Nabi dulu. Maknanya sirah Nabi, tetapi buka muka surat pertama. Saya buat contoh Ar-Rahiqul Maktum kita ni lah yang kita sebut tadi. Dah kita nak belajar kitab ni secara bersiri, ya. Kalau buka muka surat pertama ni, kitab sirah ni, sirah moden, dia tak akan cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, dia cerita dahulu
keadaan orang Arab jahiliyah zaman dulu. Mana keadaan orang Arab jahiliyah sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi diutuskan lagi pun. Soalnya, kenapa sirah Nabi bab pertama, muka surat pertamanya tidak terus dicerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab ulama, ia tidak lain tidak bukan supaya kita yang belajar sirah ni ataupun kita yang baca kitab sirah ni, kita kenal terlebih dahulu siapakah Nabi, siapakah orang-orang Arab jahiliyah yang sebelum Nabi ni diutuskan, bahkan sebelum dilahirkan lagi. Maknanya kita bila belajar kitab sirah, ulama sirah sengaja kenalkan kepada kita terlebih dahulu siapa generasi orang Arab sebelum Nabi SAW itu dilahirkan ataupun diutuskan. Dan apa tujuan kita nak belajar tentang Arab mereka? Kegelapan mereka, kezaliman mereka, ataupun kesesatan mereka. Sehingga kata ulama, orang Arab jahiliyah dulu ni sebelum Nabi marilah, mereka dengan binatang sudah tak ada beza dah. Makna mereka dengan binatang sudah tiada beza. Nak menunjukkan apa dia, sesat dan gelap dan zalimnya mereka sebelum Nabi datang untuk bimbing mereka keluar daripada kegelapan itu. Atas dasar itu, bab pertama, mana-mana kitab sirah yang besar, yang belum lagi dimukhtasarkan, diringkaskan, yang belum lagi disunting untuk memudahkan pembaca terkemudian baca dengan ringkas. Tetapi kalau sirah itu sirah asal, ia mesti akan memuatkan terlebih dahulu kisah orang Arab jahiliyah dahulu, supaya kita kenal kegelapan, kekerasan, kezaliman Arab jahiliyah. Dengan sebab kita kenal mereka itulah, kata ulama, baru kita dapat rasa betapa sabarnya Nabi SAW bimbing mereka keluar dari kegelapan. Betapa mujahadahnya Nabi nak bimbing satu bangsa yang dikatakan oleh ulama sirah dengan binatang sudah tak ada beza. Jadi kita pun begitu jugalah pada tengah hari ini. Dalam siri pertama ini kita nak belajar dahulu siapakah Arab jahiliyah. Ini adalah bab pertama dalam kitab sirah moden yang kita setuju nak jadikan asas kuliah sirah bersiri kita ini. Itulah kitab Ar-Rahiqul Maktum, sirah Nabi Ar-Rahiqul Maktum. Baik, kata ulama, bila sebut tentangnya Arab jahiliyah, paling kurang kalau kita nak belajar, nak baca, nak kenal orang Arab jahiliyah ni, paling kurang kata ulama, kamu akan bahaskan tentang mereka daripada tiga perkara. Tiga perkara. Pertama apa dia? Pertama, kamu akan kenal mereka melalui agama apa mereka itu. Barangkali kita pun tertanya-tanya juga sahabat-sahabat sekalian, Arab jahiliyah ni agama apa agaknya? Apa kepercayaan, apa akidah mereka zaman dulu sebelum Nabi mari? Satu. Perkara kedua yang kamu akan bahas juga, maknanya baca ataupun kenal juga, bila sebut tentang Arab jahiliyah ni tak lain tak bukan bagaimana mereka berkeluarga, berketurunan, bergenealogi, bersalasilah, bernasab. Macam mana mereka dapat keturunan, ya, ada anak, cucu, cicit, cui, capai, lambai dan sebagainya. Tentu kita nak tahu juga. Dua. Dan ketiga kata ulama, paling tidak kamu akan bahaskan juga ataupun kamu akan baca juga tentang apa agaknya mereka buat setiap hari. Makna daripada bangun tidur pagi tadi dah, contohnya, sapalah kejang mata malang karang, kita akan terfikir Arab jahiliyah ni apa dia buat setiap hari agaknya, ya, apa aktiviti dia nak tuju ke tidur malang karang tu. Ini kata ulama, bila bercakap tentang Arab jahiliyah, paling kurang kamu akan bercakap tentang tiga perkara. Pertama, apa agama mereka, akidah mereka. Kedua, mereka berkeluarga, berketurunan, bergenerasi macam mana. Dan ketiga pula, agaknya apa mereka buat setiap hari. Apa yang mereka buat setiap hari.
Jadi atas dasar itu, ibu bapa sekalian, sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, ulama telah mendetailkan tentang akidah, pegangan, bagaimana mereka bersalah-silah, apa aktiviti mereka buat setiap hari ini dalam bab pertama yang kita nak baca ni. Ya, dalam bab pertama yang kita nak sebut ni. Baik. Dari segi agama, dari segi akidah lah, orang Arab jahiliyah ini mereka percaya kepada Allah. Mereka percaya. Maknanya kalau kita baca ayat Al-Quran pun ada sebut, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ayat tu. Sekiranya kamu tanya mereka siapa cipta langit dan bumi itu, maka akan disebut banyak nas-nas Al-Quran mendatangkan pengakuan mereka bahawa yang cipta langit bumi Allah. Yang cipta langit bumi ni adalah yang menciptakan dari awal, sejak awal lagi, sifat penciptaan itu daripada Allah yang Maha Besar. Maknanya nas Al-Quran memberitahu kita, Arab jahiliyah ni kalau kita tanya siapa cipta langit bumi, cipta makhluk, cipta itu ini sebagainya, mereka kata Allah juga. Atas dasar itu, kalau kita ingat dahulu, ada satu isu di Malaysia pada tahun 2009. Agaknya Haji Arsyad ingat ke tidak? Tahun 2009 dulu, satu isu yang menggemparkan negara kita, apa dia? Orang Kristian Katolik di Malaysia nak guna kalimah Allah. Mereka nak guna kalimah Allah dalam surat khabar mereka. Surat khabar orang-orang Katolik ni iaitulah Herald the Catholic Weekly. Herald the Catholic Weekly, yang mana pada tahun 2009, sebenarnya lebih awal lagi daripada tahun itu, mereka mohon dengan kerajaan Malaysia, kami nak gunalah kalimah Allah, ALLAH, Alif Lam Lam Ha itu di dalam surat khabar kami. Surat khabar apa? Herald the Catholic Weekly. Dan Herald the Catholic Weekly ni dia keluar dalam 4 bahasa. Pertama, bahasa Melayu kita, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Cina. Dan mereka nak guna kalimah Allah ni hanya dalam surat khabar Herald the Catholic Weekly versi bahasa Melayu sahaja. Dan antara alasan yang disebut, saya baca, kebetulan waktu itu saya bertanggungjawab bersama rakan-rakan membuat beberapa penulisan untuk menjawab isu tuntutan penggunaan kalimah Allah ni lah. Jadi antara dalil mereka guna, hujah mereka beritahu pada kita, orang Arab zaman dulu sebelum Nabi lahir lagi pun sudah pun guna kalimah Allah. Buktinya Nabi SAW pun, ayah Nabi sebelum Nabi lahir ni sudah pun nama Abdullah. Begitu juga Al-Quran sebut kepada kita banyak kisah bagaimana orang-orang musyrikin Makkah pun bila ditanya siapa cipta langit bumi pun mereka kata Allah juga. Jadi ini antara dalil disebut dalam Quran bahawa memang orang Arab jahiliyah ni, walau Islam tak mari lagi waktu tu, mereka percaya Allah. Tetapi yang membezakan mereka percaya Allah dan kita pun percaya kepada Allah satu saja. Mereka percaya pada Allah dalam bentuk mensyirikkan Allah. Mereka syirikkan Allah, sekutukan Allah. Mereka sekutukan atau syirikkan Allah ni dengan apa agaknya? Agaknya mama saya, Mama Tengku Haizan, agaknya orang Arab jahiliyah ni dia sekutukan Allah ni dengan apa? Agaknya agaknya apa dia? Orang Arab jahiliyah dia sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengannya batu. Sabar dulu. Dan kayu. Tunggu dulu. Kalau tak ada batu dengan kayu, mereka buat macam mana? Mereka ambil tanah liat. Ini disebut dalam sirah. Mereka ambil tanah liat, lalu mereka kepal bentuk satu bentuk. Kemudian mereka siram susu di atasnya. Bayangkan Abang Rahim saya, disiram susu atas tanah liat yang dibentuk tadi. Kemudian disembah patung itu. Mana mereka syirikkan Allah dengan batu,
ataupun kayu, ataupun kalau tak ada batu dan kayu yang sesuai lah mereka nak pilih untuk ukir lalu sembah, maka mereka ambil tanah liat, mereka kepal siram susu di atasnya lalu mereka sembah. Tengok bagaimana mereka syirikkan Allah dengan berhala. Dan berhala ni pula Kak Rah, dia beri nama. Bukan saja dia bentuk, dia buat molek-molek dia sembah, dia beri nama pula. Antaranya yang selalu kita dengar Lata, Uzza, Manat, Sam, Bal, Ham, Yaruqa wa Nasra dan lainnya. Sebahagian nama berhala ni kalau kita baca dalam Quran ada disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kata ulama sirah lebih kurang 360 berhala. Banyak Cikgu Din saya, banyak 360 berhala. Mereka sembah dan mereka susung di sekitar Kaabah tu. Zaman dulu lah ni, disusung sekitar Kaabah 360 berhala. Dan kata ulama sirah kita lagi, setiap berhala ni dia mewakili satu kabilah Arab yang mendiami Jazirah Arab. Maknanya ada 360 berhala disusun sekitar Kaabah tu. Bagi setiap berhala mewakili satu kabilah Arab yang mendiami Jazirah Arab ketika itu. Maka fahamlah kita, ada 360 kabilah Arab yang mendiami Jazirah Arab, dan ni kita dapat tahu melalui jumlah berhala yang disusun di sekitar Kaabah tu 360 berhala. Mereka syirikkan Allah. Dan kata ulama sirah lagi tak, punyalah syirik, punya khurafat, punya tahayul orang Arab jahiliyah ni, mereka hidup setiap hari ni penuh dengan ramalan, tilik nasib, ramal, rasi, jodoh. Tengok apa ni alam, kalau berlaku sekian petandanya baik ke tidak. Macam Terengganu kita lah dulu. Macam Terengganu kita dulu lama. Abang Mak Jing saya, Bedin. Di Terengganu kita dulu, ingat ke tak? Orang mandi bulan Sapa. Dipanggil mandi laut tu, mandi Sapa, nak tolak bala. Maka bila mari bulan Safar, terutama hari Rabu terakhir dalam bulan Safar, orang-orang dulu cukup percaya. Rabu terakhir bulan Safar, banyaknya Allah Ta'ala buat turun bala bencana. Maka sebahagian orang Terengganu kita dulu, ni saya buat contoh negeri kita lah, mereka nak tolak bala ni dengan cara pergi mandi di laut, mandi di patah. Cuma soalnya bila mandi di patah tu nak tolak bala, mereka mandi bercampur, laki puang capur sekali mandi di patah. Hilang nak tolak bala, mari bala lain pula sebab capur laki puang tu. Ni pernah berlaku dalam generasi kita pun, dalam keadaan budaya dan juga masyarakat kita pun. Tetapi alhamdulillah sekarang ialah kefahaman agama semakin tersebar, anak cucu kita pun semakin ramai hak belajar, kemudian jemaah ataupun masyarakat pun semakin minat nak dengar ilmu, nak jadikan panduan dalam hidup. Tetapi asasnya sejak zaman jahiliyah ada. Antaranya disebut orang jahiliyah ni dia punya khurafat, tahayul, tilik nasib, buat ramalan, mereka bela seekor kijang. Saya ulang kawan-kawan sekalian, mereka bela seekor kijang. Apa tujuan bela kijang tu? Orang tanya. Jawabnya tak lain tak bukan nak gunakan kijang hak bela tadi untuk bantu mereka buat keputusan, buat ramalan, buat tilikan dalam hidup. Saya buat contoh. Kalau satu kabilah lah, kita kata kabilah Bani Fihir, ni antara 360 kabilah yang ada di Jazirah Arab. Kabilah Bani Fihir contohnya nak meminang lah satu anak gadis dari kabilah Bani Jurhum contohnya. Lalu bila kabilah Fihir nak minang anak dara daripada kabilah Bani Jurhum, mereka buat? Mereka tilik dulu. Mereka rasi-rasikan dulu sesuai ke tidak kalau menikah dua-dua orang ni, ataupun ada baik ke tidak kalau kita pergi pinang dan juga bawa wanita mereka kabilah Bani Jurhum duduk dengan kita kabilah Bani Fihir ni. Mereka tilik nasib. Cuma mereka tilik nasib macam mana? Tu saya kata kijang tadi.
Kijang ni hak mereka bela. Setiap kabilah ada kijang. Tujuannya nak guna kijang tu untuk tilik nasi. Bagaimana mereka buat? Mereka buat begini. Bila mereka nak minang satu kabilah ataupun nak berperang atau nak buat satu benda yang besar, memerlukan keputusan, molek ke tidak, berjaya ke tidak, kalau perang menang ke tidak, mereka akan guna kijang untuk ramal nasib itu. Dengan cara macam mana? Mereka akan lepas kijang yang dibela dalam kandang. Dia letak dalam kandang, kemudian dia akak je pintu kandang tu, dia lepas kijang. Dan kijang ni bila diangkat pintu, dia akan melompat keluar. Kijang ni laju lagi. Sewaktu melompat keluar kijang dari kandang itulah, kata Ahlus Siyar dalam menceritakan sifat, perangai, kepercayaan orang Arab jahiliah ni. Mereka tengok waktu kijang melompat keluar daripada kandang, dia bergerak belah kiri ke belah kanan. Ini dia melompat keluar tu, dia pergi belah kiri ke belah kanan. Jadi kalau mana-mana kijang dia melompat belah kanan, maka Arab jahiliah kata, ni alamat baik ni. Ni tanda yang baik sangat ni, bolehlah nak minang, nak menikah, nak berperang boleh, katanya. Tetapi kalau kijang tu melompat keluar ke belahnya kiri, maka ni alamat tak baik. Itu yang mereka percaya begitu. Mana-mana kijang bila keluar daripada kandang melompat belah kiri, yang mereka yakin itu tanda tak baik, tak bagus, tak molek, musibah akan datang. Apa mereka buat? Mereka tangkap kijang tadi semula, tangkap, dikurung pula dalam kandang tadi juga selama setahun. Bayangkan tu, selama setahun. Dan hasrat mereka tadi hak nak minang, nak perang, nak menikah kahwin tu tertangguh jugalah setahun juga. Setahun tangguh, tahun ni nak tunggu tahun depan pula. Bila cukup setahun, mereka akan ramal kali kedua. Mereka akan tilik pula nasib. Kalau tahun lepas tak molek, tahun ni guana agaknya, maka mereka lepas pula kijang tadi sekali lagi. Dia tengok kijang kali ni, tahun ni kalau lepas melompat belah mana. Kalau melompat belah kiri lagi, mereka akan tangkap kijang itu, kurung pula setahun. Lepas tu tangguhkan hajat mereka setahun juga. Tahun depan mereka ramal tilik pula. Maka tahun ni bila lepas tengok belah kiri juga melompat kijang tadi. Maknanya mereka akan tangkap kijang tadi pula, kurung lagi setahun, tangguh pula sampai tahun depan. Bayangkan, kalau kijang tu jenis memang jenis melompat belah kiri sama, cuba bayang. Kalau jenis melompat belah kiri sama, maka orang Arab jahiliyah tak dapat buat keputusan, tak boleh buat keputusan. Bayang kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, syirik, khurafat, tahayyul orang Arab jahiliyah ni. Sebab tu bila kita belajar sirah ya, ulama sengaja cerita dulu kepada kita rupanya siapa Arab jahiliyah ni. Antara sebabnya kita dah nukilkan, dah nyatakan tadi, sebab dia tak lain tak bukan supaya kita yang belajar sirah dapat kenal sifat orang Arab, tahayyul, khurafat, syirik, kerah, kasar, hidup tak ada panduan. Dengan binatang sudah tak ada beza, kata ulama sirah. Bila kita kenal mereka sebegitu, baru kita dapat rasa sabarnya Nabi SAW. Lemah lembutnya Nabi didik mereka sehingga keluar mereka daripada kegelapan kepada cahayanya Islam. Itu yang mustahak kita belajar dulu bab pertama ni, siapa Arab jahiliyah. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru saja online bersama kita, Kak Hamidah saya dan beberapa lagi sahabat-sahabat yang lain, saya ucapkan selamat datang, terima kasih kerana menemani kami di live kuliah sirah bersiri ni. Ini kuliah siri pertama, kita nak cerita tentang Nabi kita, tapi kita mulakan dulu dengan mengenal siapa Arab jahiliyah dahulu, sebab dalam kitab-kitab sirah memang cerita begitu. Baik, ni dari segi akidah, dari segi keyakinan, dari segi kepercayaan. Orang Arab jahiliyah itu kata ulama, tidak lain tidak bukan mereka percaya pada Allah, tetapi mereka syirikkan Allah. Mereka syirikkan Allah. Dan kita dah cerita tadi, mereka syirikkan Allah dengan batu,
dengan kayu ataupun tanah liat yang dikepal lalu disiram susu di atasnya, lalu mereka bentuk satu bentuk, mereka sembah. Dan 360 berhala yang ada di sekitar Kaabah mewakili bagi setiap kabilah Arab yang mendiami jazirah Arab ketika itu. Dan mereka beri nama pula berhala tadi, Lata, Uzza, Manat, Sambal, Ham, Yaruqa wa Nasra dan lainnya. Sebahagian nama-nama berhala ni ada disebut dalam Al-Quranul Karim kita itu. Baik, ni dari segi akidah lah. Tu pun kita dah ringkas dah tu. Kita nak masuk ciri kedua. Siapa Arab jahiliah? Akidah kita sudah bahas, kita sudah sebut tadi. Ciri kedua yang disebut oleh ulama tentang Arab jahiliyah ni ialah bagaimana mereka ni berketurunan. Daripada satu kabilah menjadi dua, menjadi tiga, menjadi ratusan kabilah. Yakni berketurunan bersalah-silah. Bagaimana agaknya? Jawabnya ulama tak lain tak bukan, Arab jahiliyah ni bila sebut tentang menghasilkan zuriat dan genealogi, salah silah ya, genealogi, nasab, mereka ada 4 cara. Mereka ada empat cara, 4 sistem nak melahirkan keturunan, nak dapat anak, cucu, cicit, cuik, capai, lambai, sapalah ke generasi berikutnya. Mereka ada 4 sistem menghasilkan nasab. Pertama, sistem macam mana? Sistem nikah kahwin. Macam kita ni lah juga. Kita berkenang satu orang gadis, kita bertemu mak ayahnya baik-baik, minta, kemudian menikah. Maka daripada pernikahan itu dapat anak, dapat zuriat. Satu. Mana Arab jahiliyah dahulu memang menikah kahwin juga. Salah satu cara mereka dapat zuriat, mereka menikah kahwin. Tu kata ulama, para nabi-nabi dan rasul-rasul terjaga nasab dan salah silah mereka, yang mana mereka datang daripada generasi yang berkahwin, molek-molek, akhirnya dapat keturunan. Nasab mereka terjaga. Ni satu cara mereka dapatnya keturunan. Kedua, mereka dapat juga keturunan ataupun dapat anak, dapat cucu dengan cara macam mana? Mereka membenarkan isteri. Maknanya seorang suami dia benarkan isteri dia untuk ditiduri oleh mana-mana lelaki yang dia pilih lah. Contohnya di tanah Mekah ni kita tahulah tempat tumpuan dunia. Orang Syam pun mari berniaga, orang dari luar pun singgah untuk tawaf dan sebagainya. Ini satu tempat yang menjadi tumpuan manusia sejak dulu lagi. Ini keberkatan doa Nabi Allah Ibrahim yang kita baca dalam Al-Quran, supaya menjadilah tanah Makkah itu murah rezekinya, baik sumbernya, dan juga menjadi tumpuan manusia. Dan bila ramai orang mari ke Mekah, makna macam-macam jenis orang lah. Selain daripada Arab, ada yang bukan Arab, kita panggil Ajam. Makna orang-orang bukan Arab, orang Rom kah, orang Parsi kah, orang Habsyah kah, terpulang lah. Lalu bila mereka mari ni ke Mekah, kadang-kadang lelaki-lelaki di Mekah ni dia tengok orang-orang hak mari ni contoh daripada Rom, tinggi lampai, badan tegap, kulit kemerahan, rambut pula perang sekali. Maka apa dia kata? Alangkah baiknya kalau aku ada zuriat, anak cucu bentuk dan rupa seperti lelaki ini. Maka apa dia buat? Dia suruh isterinya tidur dengan lelaki itu. Awak pergi tidur dengan lelaki sifulan untuk dapat benih lelaki itu. Dan bila saja tidur, kemudian tak lama mengandung isterinya tadi, barulah dia kembali menggauli isterinya pula, supaya bila lahir nanti tak rasalah macam zuriat orang lain sangat. Dah bercampur dengan zuriatnya sendiri pun, benihnya sendiri pun. Dan bila lahir anak tadi, maka dinasabkan anak itu kepadanya. Bayangkan tu, bagaimana orang Arab jahiliah selain daripada menikah kahwin, macam zaman kita ni juga, pun ada sistem mereka nak dapat zuriat dengan cara suruh isteri tidur dengan mana-mana lelaki yang dia pilih. Dia setuju. Gunanya untuk dapat benih laki-laki itu. Kemudian dia kembali menggauli isterinya, dan bila dapat anak, dia akan bintikan, nasabkan anak lahir tadi itu kepada dirinya. Ini cara yang kedua orang Arab jahiliah dapat nasab. Kita sebut tadi ada 4 cara ya. Yang ketiga,
Yang ketiga ialah dengan cara 10 orang laki-laki dan ke bawah. Maknanya 10 orang laki dan ke bawah meniduri satu orang perempuan. Bila wanita ni mengandung, lahirkan zuriat, wanita tak dibebas pilih mana-mana 10 orang lelaki dan ke bawah yang pernah datang menidurinya itu untuk dipilih sebagai bapa kepada anak yang baru lahir tadi. Bayangkan 10 orang laki-laki ke bawah meniduri seorang perempuan. Perempuan ni bila lahir zuriat, dia bebas pilih 10 orang tadi siapa dia nak binkan anak dia, nak bintikan anak dia. Ini cara ketiga. Dan cara keempat iaitulah dengan cara 10 orang laki-laki dan ke atas. Maknanya tak kira berapa banyak, 10 orang laki-laki dan ke atas meniduri satu orang perempuan dan dibayar pula. Dia bayarlah. Dia bayar berapa dia nak bayar, wanita ni setuju berapa, semua sekali. Maka kemudian bila dapat zuriat, wanita tak dibebas memilih antara 10 orang lelaki dan ke atas tadi yang bayar berkhidmatnya, yang tidur dengannya itu, untuk dia pilih nak binkan, nasabkan anak yang baru lahir tadi. Ini 4 cara sahabat-sahabat sekalian orang Arab jahiliah dapat anak cucu keturunan. Pertama, mereka menikah kahwin macam kita juga. Itu yang kata ulama, nabi-nabi terdahulu mereka datang daripada nasab yang terjaga, mak ayah, generasi nenek moyang mereka memang menikah kahwin. Kerana ini cara pertama orang-orang dulu nak dapat zuriat. Cara kedua, mereka dapat juga zuriat, kita dah sebut tadi. Seorang suami tergamak suruh isteri ditiduri oleh mana-mana lelaki yang dia pilih, dia setuju untuk dapat benih laki-laki tadi. So bila isterinya mengandung, dia kembali menggauli isterinya untuk tak rasa bersalah sangat. Kalau dapat anak pun masih benih dia yang sudah bercampur dengan benih laki-laki sebelum itu, baru dibinkan kepadanya. Dan cara ketiga orang Arab jahiliah kita dah sebut juga tadi, mereka dapat anak dengan cara 10 orang laki-laki dan ke bawah meniduri seorang perempuan. Bila wanita ni dah dapat anak, dia bebas pilih antara 10 laki-laki yang pernah meniduri dia tadi tu, 10 orang laki-laki dan ke bawah meniduri dia tadi tu untuk dia nasabkan anaknya. Dan cara keempat, mereka dapat juga zuriat, mereka dapat juga anak dengan cara 10 orang laki-laki dan ke atas. Dia bayar harga tertentu kepada satu orang wanita, kemudian dia tiduri wanita itu. Bila wanita tu dah beranak, dapat anak, lahir baby, dia bebas nak pilih siapa-siapa yang pernah datang menidurinya dan membayar perkhidmatannya untuk dinasabkan, dibinkan, dibintikan anaknya yang lahir tadi. Ni 4 cara orang Arab jahiliah melahirkan nasab. Dan kalau kita baca dalam bab pertama ni sahabat-sahabat sekalian, secara ringkasnya kita boleh buat satu kesimpulan berdasarkan apa yang disebut oleh ulama. Antaranya Allamah Sulaiman Al-Mansufuri rahimahullah alaih. Sulaiman Al-Mansufuri rahimahullah alaih ini ada sebut tentang kesimpulan siapa Arab jahiliyah. Dia kata mereka ni dengan binatang sudah tak ada beza lagi. Kadang-kadang satu bapa yang darinya lahir satu anak zina, anak tu bila dah besar seksa, dah besar dah, tergamak bapa tu meniduri pula anak dia. Kadang-kadang kata ulama, seorang ibu melahirkan anak laki-laki, bila anak laki-lakinya dah besar dah, tergamak dia meniduri pula mak dia. Sebab tu dikatakan mereka dengan binatang sudah tak ada beza. Yang membezakan mereka dengan binatang ni tidak lain tidak bukan rupa dan bentuk tubuh badan saja. Rupa dan bentuk tubuh badan saja. Sebab itu kalau nak sebut apa yang mereka buat setiap hari, syirik, khurafat, tahyul, mereka hidup di dalam kezaliman. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Sebab itu kata ulama, demi Allah, sesiapa berhutang pada zaman jahiliyah, mereka tak akan bayar hutang itu, tak akan mampu bayar. Kerana apa? Kerana bunganya terlalu tinggi. Sehingga kan satu orang berhutang memang tak boleh nak bayar dah bunganya tu berlipat ganda tinggi. Akhirnya dia kata apa? Tuan, saya tak dapat nak bayar hutang saya kepada tuan, maka saya tebuhlah hutang saya itu kepada tuan dengan diri saya, isteri saya, anak-anak saya semuanya. Maka sistem perhambaan manusia kepada manusia yang lainnya
semakin merebak dan meluas di Jazirah Arab. Disebabkan apa? Sebab tak boleh nak bayar hutang tadi. Itulah yang dikatakan ulama, mereka bergerak di bawah api kezaliman, hidup dalam kesesatan, dan mereka dengan binatang, katanya ulama, sudah tak ada beza. Bezanya hanya rupa dan bentuk tubuh badan saja. Atas dasar itulah ibu bapa sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bila kita baca bab pertama kitab sirah yang telah kita ringkaskan pada tengah hari ini, siapakah Arab jahiliyah itu, maka dapatlah kita buat satu kesimpulan. Kalau beginilah keadaan mereka, sesat, syirik, dengan binatang pun sudah tak ada beza. Yang kuat menekang yang lemah, berlindung di bawah api kezaliman dan kegelapan. Maka dapat kita Nabi yang gunanya supaya Nabi ini dapat membimbing mereka keluar daripada kegelapan, daripada kezaliman, daripada kesesatan. Maka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian, bertepatan 12 Rabiul Awal, ya tahunnya gajah, lahirlah Nabi SAW di tengah-tengah kesesatan dan kezaliman orang Arab jahiliyah itu, yang gunanya nanti Nabi ini akan memimpin mereka keluar daripada kegelapan kepada cahayanya Islam, daripada hidup yang tiada beza lagi dengan haiwan kepada ketinggian keinsanan dan kemanusiaan. Maka Allah mengutuskan Nabi dengan lahirnya Nabi di tengah-tengah kegelapan mereka, yang mana Nabi ini nantinya akan membimbing mereka keluar daripada kegelapan kepada cahaya Islam. Dan inilah yang telah dinaskan di Al-Quran, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sahabat-sahabat sekalian, tamatlah sudah kuliah sirah kita siri pertama. Kita dah selesai cerita secara ringkas, secara poin-poin yang penting sahaja daripada bab pertama Ar-Rahiqul Makhtum, kitab sirah moden yang kita sebut tadi. Ini kitabnya, Ar-Rahiqul Makhtum yang kita sebut tadi, dikarang oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, satu orang scholar besar dari benua India, sudah meninggal dah pada tahun 2005 yang lalu. Seingat saya sempat menghadiri halaqah Allamah Safiyur Rahman di Masjidin Nabawi, seingat saya pada ketika pelaksanaan umrah kali pertama dahulu. Dan tidak pernah kita menyangka bahawa karyanya itu akan menjadi satu karya yang dekat dengan hati kita, dengan pengajaran kita sebagai pencinta dan juga pelajar sirah Nabi SAW. InsyaAllah dalam siri kedua nanti kita akan maklumkan masanya. Maklumlah kerana rumah ni alhamdulillah tak butuh-butuh orang datang. Masa tu kita tengok fleksibel sikit dengan sahabat-sahabat sekalian untuk kita sambung siri kedua. Itulah kelahiran Nabi SAW. Zaman jahiliyah kita dah bahas ringkas. Sekarang nanti kita nak masuk bab keduanya, iaitulah kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, kita mendoakan masa kita berkat, umur kita pun berkat, dan juga dengan kesungguhan istiqamah kita nak tambah ilmu, walaupun dalam kondisi dicuba Tuhan, musibah, dugaan yang Allah Ta'ala beri pada kita ini menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana disebut dalam hadis kudusi itu. Maknanya Allah menahan musibah ataupun menahan satu bala yang nak diturunkan kalau ada orang taat, ada ahli ibadat, ada para ulama, ada orang-orang soleh. Jadi mudah-mudahan ni salah satu usaha untuk kita menambah amal dan juga beristiqamah dalam bersahabat dengan orang-orang yang baik. Sahabat-sahabat saya semua ni orang-orang soleh. Doakan saya juga mudah-mudahan selamat berkat kita hendaknya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok sekejap sahabat-sahabat kita yang masuk hari ni ramai.